Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Bagi yang baru saja sampai ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe kepada channel ini. Di sini kita akan bincang isu-isu panas, kontroversi, dan yang paling penting yang akan memberikan impak besar kepada rakyat Malaysia. Baiklah, pada video kali ini saya ingin kupas ataupun saya ingin ulas satu perkembangan politik yang bukan sahaja membangkitkan persoalan tetapi juga mungkin mengubah lanskap politik negara, terutama sekali dalam kalangan orang Melayu. Ya, kita bercakap tentang gerakan terbaru yang diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Satu inisiatif besar yang dinamakan Jawatan Kuasa Sekretariat Orang Melayu. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya tanya satu soalan. Kamu rasa orang Melayu sekarang ini, adakah mereka ini benar-benar lemah dan sudah hilang kuasa? Itu persoalan saya. Ataupun ini cumalah persepsi politik semata-mata? Sebab itulah Tun Mahathir kata, Tun M kata, perlu ada satu payung besar untuk satukan orang Melayu semula. Tetapi persoalannya, adakah ini satu usaha ikhlas demi bangsa atau sebenarnya satu langkah terakhir sebelum pengaruh Tun M dalam politik negara akan terus tenggelam? Nah, jadi bagaimana? Apa pendapat Anda? Baiklah, ceritanya begini. Pada satu sidang media yang berlangsung di Yayasan Kepimpinan Perdana, Tun M mengumumkan penubuhan jawatan kuasa yang bertujuan untuk menyatukan orang Melayu di bawah satu entiti yang tidak bermotifkan politik. Tetapi ironinya, dalam sidang media itu beliau duduk bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dan juga Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Semuanya tokoh besar dalam parti politik pembangkang yang sangat aktif dan cukup kritikal terhadap kerajaan. Menurut Tun M, masalah orang Melayu hari ini tidak akan dapat diselesaikan jika kerajaan tidak dikuasai oleh orang Melayu sendiri. Beliau menyatakan perjuangan utama sekarang bukan lagi soal politik kepartian, tetapi lebih kepada perjuangan untuk menyelamatkan orang Melayu daripada terus hilang kuasa. Beliau juga kata, orang Melayu hari ini berpecah belah dan satu-satunya jalan penyelesaian ialah dengan menyatukan semua mereka di bawah satu wadah. Tak kiralah mereka dari parti mana, termasuklah UMNO. Tapi coba kamu bayangkan, Mahathir yang pernah keluar masuk UMNO dan menubuhkan Bersatu, kemudian tinggalkan Bersatu dan menubuhkan pula Pejuang. Sekarang mahu satukan semula semua pemimpin Melayu dalam satu entiti. Agak-agak logik atau tidak? Kalau kita tengok sejarah, semua percubaan menyatukan politik Melayu sebelum ini berakhir dengan kegagalan. Kamu ingat lagi kah Muafakat Nasional? Ingatkah bagaimana Bersatu, UMNO dan PAS dulu kononnya ingin bersatu demi agama, bangsa dan negara, tetapi akhirnya bertelingkah pasal kerusi, kuasa dan kepentingan masing-masing. Dan sekarang bila rakyat sudah mula muak dengan politik lama, Tun M kembali muncul dengan satu inisiatif baru. Tapi soalnya, adakah ini benar-benar baharu ataupun cuma recycle strategi yang lama? Satu perkara menarik, Parti India Rakyat Malaysia ataupun MIPP pula menyokong inisiatif ini. Presidennya P. Punitan berkata, perpaduan Melayu ini bukanlah satu ancaman, sebaliknya boleh menjadi asas kepada kestabilan politik negara. Dia tanya, kenapa ingin takut kepada perpaduan? Dia anggap Tun Mahathir hanya menjalankan tanggung jawab sebagai negarawan. Katanya lagi, kalau komuniti majoriti dalam sesebuah negara bersatu, maka kestabilan dan kemakmuran boleh dicapai dengan senang.
Tetapi pandangan ini tidak dipersetujui oleh ramai pihak, terutamanya sekali dari Kerajaan Perpaduan. Dr. Muhammad Taufik Johari dari Angkatan Muda Keadilan yang juga ahli Parlimen Sungai Petani menyifatkan inisiatif Mahathir ini sebagai langkah terdesak dan sangatlah provokatif. Beliau kata, kerajaan Madani hari ini sudah cukup stabil, diwakili oleh pelbagai parti dan kaum, tetapi masih diketuai oleh orang Melayu sendiri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kenapa perlu bawa naratif kuasa Melayu hilang? Siapa yang ambil kuasa itu sebenarnya? Nah, tambahnya lagi, pembangkang tidak ada dasar yang kukuh yang ingin ditawarkan kepada rakyat. Jadi mereka menggunakan retorik lama, recycle balik retorik lama, yaitu bangkitkan isu Melayu, ataupun satukan politik Melayu, dan kuasa Melayu hilang, dan banyak lagi retorik-retorik lama. Sedangkan masa mereka berkuasa dulu pun, masalah orang Melayu tetap tidak selesai. Kita masih melihat kadar kemiskinan yang tinggi, pengangguran belia Melayu yang tinggi, dan jurang ekonomi makin melebar. Dan kalau kamu perasan, kebanyakan pemimpin yang hadir dalam pengumuman Mahathir itu adalah mereka yang sama terlibat dalam kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020 dahulu. Mereka jugalah yang memainkan naratif Melayu Islam yang kononnya terancam apabila DAP ada di dalam kerajaan. Tetapi realitinya selepas langkah Sheraton, tiada perubahan ketara pun dalam kehidupan rakyat Melayu biasa. Jadi sekarang ini, bila Tun M muncul semula dengan idea payung besar Melayu, kita kena tanya, adakah ini sekadar strategi untuk kembalikan pengaruh politik yang semakin pudar? Atau betul-betul untuk masa depan orang Melayu? Tun M kata, orang Melayu sudah hilang separuh kuasa. Tapi coba kita tanya semula, kuasa apa yang hilang? Perdana Menteri sekarang Melayu, Menteri Dalam Negeri Melayu, Menteri Pertahanan Melayu, Agong kita pun Melayu. Hak keistimewaan Melayu masih wujud di dalam perlembagaan. Kalaulah betul Melayu kehilangan kuasa, adakah kerana kaum lain yang rampas, atau kerana politik orang Melayu sendiri yang berpecah dan tamakan kuasa? Apa yang lebih membimbangkan kalau gerakan ini berjaya menyatukan semula politik Melayu di bawah satu entiti, adakah kita akan menuju kepada satu bentuk pemerintahan yang lebih eksklusif dan meminggirkan kaum lain? Atau akan lahirkan sistem dua darjat dalam politik dan dasar negara? Dan kalau gerakan ini betul-betul menjadi kenyataan, siapa sebenarnya nanti yang akan mengetuainya? Adakah Mahathir sendiri, Muhyiddin, ataupun Tuan Ibrahim? Dan mampukah mereka ini benar-benar berdamai sesama sendiri bila sampai masa untuk pilih siapa jadi ketua? Satu lagi persoalan penting. Adakah rakyat, khususnya generasi muda Melayu, benar-benar mahukan penyatuan politik Melayu yang berasaskan sentimen perkauman dan kuasa semata-mata? Atau mereka lebih mahukan dasar yang menyelesaikan masalah harian, harga barang naik, peluang kerja, pendidikan berkualiti, dan juga perumahan mampu milik? Kamu pikir sendiri, kita bukan lagi hidup dalam tahun 1981. Politik sekarang bukan lagi tentang siapa pegang kuasa semata-mata, tetapi siapa yang boleh bawa perubahan yang bermakna untuk rakyat. Jadi apakah pandangan kamu semua tentang gerakan Tun Mahathir ini? Adakah kamu rasa ini usaha mulia untuk menyelamatkan bangsa Melayu, ataupun hanya satu lagi strategi lama dalam bungkusan yang baru? Coba kamu komen di bawah, sebab kita ingin tahu apakah suara rakyat yang sebenar. Jangan malu-malu. Currents VMY adalah platform untuk Anda bersuara, berpikir, dan berdebat secara matang.
Baiklah, dan kalau kamu rasa video ini memberi manfaat ataupun mencetuskan persoalan penting, jangan lupa untuk tekan butang like, share dengan rakan-rakan Anda, dan subscribe channel ini, sebab kita ada banyak lagi isu panas yang kita akan kupas bersama di dalam channel ini. Terima kasih karena menonton sampai habis. Sampai kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Ingatlah satu perkara. Politik bukan sekadar tentang siapa yang menang, tetapi tentang masa depan kita semua. Currents VMY di sini arus politik tidak pernah diam. Salam sejahtera, salam perjuangan. Sekian semua, terima kasih dan jumpa lagi.